Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Sesungguhnya doa orang yang dizalimi tiada hijab. Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wanjan mengulangi kenyataan awalnya Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad tidak tahu mentadbir. Malah katanya UMNO berbohong apabila memberi alasan bahawa pilihan raya negeri Johor dilakukan kerana kerajaan tidak stabil. Kalau UMNO kata pilihan raya negeri Johor diadakan untuk capai kestabilan, itu tipu semata-mata. Mereka kata kerajaan negeri tak stabil. Mana pernah tak stabil? Ada Bersatu, PAS, Gerakan buat masalah. Pakatan Harapan pun tak buat masalah dalam kerajaan negeri Johor, ujarnya dalam satu kenyataan. Wan Saiful berkata Menteri Besar Johor telah mengheret rakyat di musim COVID-19 yang sedang mencanak naik. Bagi saya, apabila Datuk Hasni kata bahawa dengan majoriti yang ada, dia tak boleh bentuk dan tadbir kerajaan dengan baik, itu bukan lambang ketidakstabilan kerajaan, itu bukan masalah kita. Itu pengakuan dia yang dia tidak tahu mentadbir, ujarnya. Beliau menegur UMNO yang mengalami masalah dalaman sebaliknya membebankan rakyat dengan pilihan raya negeri. Kalau UMNO nak bercakap mengenai kestabilan, bukan dengan cara pilihan raya negeri. Caranya buat pemilihan UMNO itu dulu. Selesaikan masalah dalaman kamu, tidak perlu bebankan rakyat sehingga buat pilihan raya negeri di musim COVID-19 sedang meningkat naik. Tidak dapat dinafikan perbuatan membebankan rakyat itu sebagai satu kezaliman pihak pemerintah. Adakah itu yang dimaksudkan oleh Ketua Penerangan PAS Khairil Nizam Khairuddin menerusi hantaran ringkas di Facebooknya yang berbunyi, "Jangan berasa gusar atau lemah apabila rakan atau lawan menzalimi diri kita kerana Allah telah berjanji akan mendengar doa-doa orang yang dizalimi." Benar, Rasulullah SAW juga mengingatkan kita mengenai perkara ini menerusi hadis baginda dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahawa Nabi SAW mengutus Muaz ke negeri Yaman lalu bersabda, "Takutlah, yakni berhati-hatilah kamu terhadap doa orang yang dizalimi kerana antara doanya dan Allah tidak ada apa-apa penghalang." Hadis riwayat Bukhari. Malangnya peringatan yang ditulis Khairil Nizam itu menerima lebih banyak kritikan daripada netizen dan teramat sedikit sokongan. Netizen yang memakai nama Arki berkata, rakyat terkesan dengan keadaan semasa, bersusah payah mencari sesuap nasi tapi dalam masa yang sama, ada pemimpin yang dibayar gaji menggunakan duit rakyat untuk jawatan yang tidak diperlukan. Berpuluh ribu gaji dibayar tapi tak ada pulangan hasil untuk negara dan rakyat. Itu bukan pemimpin yang zalim ke namanya? Arki dipercayai merujuk kepada jawatan Duta Khas Perdana Menteri bertaraf menteri yang disandang oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang kita tidak tahu sejauh mana telah mencapai penunjuk prestasi utama iaitu KPI. Netizen bernama Engkek Zainal pula mengingatkan bagaimana PAS menjadi kerajaan secara rampasan kuasa. Katanya, macam mana kata beriman sedangkan mengambil kerajaan pun seolah-olah tidak beriman. Hoi Mamat, kau tak faham ke? Atau buat-buat tak faham? Matlamat tak menghalalkan caralah. Itu bukan cara Islam, itu pakai Islam dapat jawatan. Netizen Muhammad X pula menyindir PAS mengenai RUU 355 yang kini entah di mana setelah berkawan dengan Gerakan dan MCA. Sampai zaman almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz sajalah kawan dengan DAP pun tetap tegas. Ini berkawan dengan MCA Gerakan terus jadi pak turut. Diam je K355. Netizen Fahmi Omar mengingatkan PAS siapa sebenarnya yang menyebabkan kegagalan Muafakat Nasional. Yang menzalimi Muafakat Nasional siapa? PAS lah. Dah elok-elok Muafakat Nasional, PAS pilih Perikatan Nasional. So takkan nak halang yang bawah tetap mahukan Muafakat Nasional, bukan Perikatan Nasional. Fahmi menempelak kenapa Amanah tidak pernah diajak untuk menyertai Muafakat Nasional. Kalau betul nak satukan Islam Melayu, apa kata ajak PAN Mat Sabu sekali? Netizen Azmi Yusof pula melepaskan kekecewaannya yang berbau kemarahan kepada Ketua Penerangan PAS itu. Tersengal-sengal, TS Khairil Nizam ni memang sengal-sengal otak dia. Kau dah tahu puak tu zalim yang kau nak berkawan juga dah, kenapa? Demikian antara respons netizen terhadap kenyataan Khairil Nizam yang dipercayai mengarahkan hantaran Facebook tersebut kepada UMNO. Netizen melihat gambaran yang lebih besar bahawa di penghujung tindak tanduk UMNO Bersatu dan PAS sejak langkah Sheraton yang menerima kesan buruknya adalah rakyat.
Justru sudah tiba masanya rakyat memberi pengajaran bahawa perbuatan pemimpin adalah salah dengan menolak mereka. Jika pengundi masih memberi kemenangan kepada penzalim, maka rakyat juga yang akan menerima natijah di atas kezaliman mereka. Maka bertindak bijaklah agar tiada ruang untuk kalian dizalimi. Rakyat memerhati.